Assalamualaikum and a very good day to everyone. So hari ni kita akan cover satu topik baru untuk minggu ke-12. So hari ni kita akan cover on SMM iaitu Standard Method of Measurement, which is untuk hari ni kita will cover on introduction dan juga calculation, tapi untuk part 1 je lah dulu. Itu on back footing sebab later on next week kita akan ada lagi calculation, tapi calculation yang untuk elemen yang lain lah. So boleh dengar semua? Boleh. Alright. Okay, tak apa, kita akan start dulu. So later adalah kawan-kawan awak yang lain join. Alright. Sebelum kita pergi details untuk topik hari ni, macam sebelum ni kita akan ada sedikit quick check which is regarding kita punya topics dan juga assessment. Okay, topics last week kita dah cover estimating, which is introduction, process and methods. Alright, so untuk last week semua masih ingat ke apa yang kita dah belajar? Ada siapa-siapa boleh buat quick recall kejap berkenaan last week punya topics? Berkenaan introduction ke, proses ataupun methods? Anyone yang boleh recall? Sikit pun tak apalah, asalkan boleh ingat. Ada siapa-siapa nak volunteer? Ada klien. Ada apa? Team roles and responsibilities semua. Alright, ni siapa ni Rafiq Aiman. Rafiq Aiman, okay, thank you Rafiq. Kejap. Syahmi method of cost estimating, betul? Okay, so regarding methods, ingat lagi tak apa jenis method? Sebab kita ada dua kategori utama untuk methods tu. Preliminary Betul. Satu preliminary, satu lagi? early stage. Apa? Later stage. Later stage, betul-betul. Okay, siapa lagi Tadi pun Rafiq ke siapa tu? Saya tak dapat tengok. Afiq. Afiq. Rafiq Aiman. Afiq, sorry, Afiq. Okay, untuk preliminary kita ada berapa semua methods? Empat. Okay, ni Afiq lagi Selain Afiq, siapa lagi yang boleh jawab? Tadi Syami cakap. Okay, tadi Syami, alright. So Syami dan Afiq. Kita ada Aisyah, ada ke? Aisyah? Ada doktor. Alright. So Aisyah, untuk methods tu preliminary apa salah satu methods? Floor area. Betul. Okay, bagus. Alright, thank you. So untuk untuk next one apa dah? Later stage? Ada ke siapa-siapa boleh volunteer ke? Ada dua ke? Ya, apa dua tu? Approximate dengan elemental. Okay, bagus. Ni siapa Ni macam suara orang lain ni. Iqbal, okay. Alright, thank you. Okay, so basically itulah untuk last week punya topics, kita lebih cover kepada introduction punya parts, dan at the end tu kita ada juga simple calculation. Alright, that's all untuk last week punya recall. Dan untuk this week, itu week 12, kita akan cover more on SMM. Yang saya cakap tadi iaitu Standard Method of Measurement. So nanti saya akan explain more detail lah apa sebenarnya SMM. Dan saya akan cover on introduction part, dan juga hari ni kita ada calculation part tapi untuk elemen pad footing je dulu ataupun foundation. Alright.
Tu regarding kita punya topics. Then untuk kita punya assessment, sama juga macam last week saya dah brief berkenaan dengan assessment ni. Ada satu individual assignment dan juga group project. Lepas kelas hari ni saya akan distribute soalan untuk individual assignment dan dia contribute untuk 10%. Okay. So tu je untuk kita punya quick checking. Alright. Sekarang kita akan proceed to the yang ni pun last week saya dah bagi tahu kita punya CLO. So sama je lah throughout kita punya lecture sampai maybe minggu ke-15. Kita tengoklah depends on kita punya contents. Kalau sempat habis semua, maybe minggu ke-15 ni dah revision je lah. Alright. Okay, ni macam selalu kita akan ada several topic outlines. Maksudnya ada several subtopics. Okay, basically the first one saya akan cover on overview of SMM2. Basically 2 refers to the second edition of standard method of measurement. Then subtopik kedua berkenaan estimated amount, yang maksudnya details apa yang contribute to the estimated amount. Then proceed to the which is direct billing method. Direct billing method ni sebenarnya method untuk kita akan gunakan throughout kita punya kelas hari ni lah untuk calculation. Dan ada sedikit cover dekat measurement process. Ni kira part introduction half ni, then kita akan proceed on calculation. Basically for today foundation lah ataupun pad footing. Okay. Semua okay Alright. Okay. So untuk kita punya first introduction regarding SMM ni, so basically SMM 2 ataupun standard method of measurement second editions, it is an important document for QS surveyor in Malaysia. Maksudnya memang SMM ni satu rujukan utama ataupun kitab lah, macam buku rujukan utama untuk semua QS kat Malaysia ni. Sebab apa-apa pun dia punya guidelines ke details information ke, QS akan refer dekat buku ni lah. Dan currently dia dah sekarang ni QS dah guna second edition lah, which is dia publish in 2000 lagi sebenarnya, tapi memang sampai sekarang masih lagi second edition. Dan SMM2 ni disediakan dan juga diterbitkan oleh Institution of Surveyors Malaysia. Alright. Okay, ni introduction regarding the SMM2. Then sambungan daripada introduction ni, apa sebenarnya function SMM ni untuk QS dan mana-mana pihak lah yang terlibat dengan costing dan juga estimating any project. Okay, so basically SMM ni sebenarnya the main function is to provide description in BQ ataupun Bill of Quantities. So based on SMM ataupun standard tu tadi, kita dapat tengoklah details on the description on each elements ataupun components of works. Macam kat sini dia tulis to describe and quantify material components. Macam nanti later on kita akan cover on concreting ataupun concrete works, form works, apa lagi reinforcement, lean concrete and so on lah, mana-mana yang related untuk kita kira dalam detail calculation. Dan later on dia akan masukkan dalam BQ untuk mana-mana project. Okay, so yang paling penting SMM ni sebenarnya dia jadi satu guidelines ataupun reference utama sebab nak provide an uniform basis for measuring building works with embodies essentials of good practice. So maksudnya bila ada satu standard method, for sure mana-mana calculation by QS akan refer dekat
methods ni ataupun standard ni, so there will be a uniform, macam apa, uniform calculation lah. Maksudnya seragam je lah semua untuk calculation among the QS. So sebab tu dia cakap to ensure a standardized method of measurement in preparing construction cost. So bila dah ada satu standard method macam BS lah juga, kita ada British Standard ataupun any reference macam ISO ke, tu merupakan rujukan utama untuk sesuatu pekerja ataupun sesuatu ni lah calculation yang diperlukan. So regarding the estimating atau costing ni, main reference kita SMM. Currently SMM 2 lah, masih lagi SMM 2. Alright. That's all the function for SMM 2. Okay. Overall tu je lah dia punya introduction regarding SMM. So hopefully dia straightforward je. Okay, sekarang saya akan cover on estimating amount. Estimating amount ni sebenarnya dia adalah contribution of quantity take off dan juga build up rates. Okay, so basically these two item, quantity take off dan juga build up rates ni merupakan kita punya main calculation lah nanti. So untuk kelas hari ni dan juga rasanya next week, maksudnya minggu ke-12 dan minggu ke-13, saya akan cover on quantity take off ataupun taking off. Dan lagi 2 minggu sebelum kita habis baru saya akan cover untuk build up rates. Sebab kita kena measure ataupun do the taking off first, baru kita boleh proceed with the build up rates. Sebab dua item ni item utama dalam estimating. So bila kita dah ada details taking off, kita akan masuk dekat kolom ni nanti. Then bila dah settle dekat taking off, kita akan proceed with the build up rates. So at the end kita dapat total amount lah for each detail activities ni. So basically ni adalah detail amount yang akan dimasukkan ataupun to be included in the bill of quantities. Okay. So far faham secara generalnya kita punya overview regarding the estimating dan juga calculation yang kita akan cover. Okay. Itu adalah overview on estimating amount dan juga main components of the calculation. Alright. Ni pun yang tu pendek je. Dan sekarang kita akan cover on direct billing method. Okay. Untuk direct billing method ni sebenarnya dia merujuk kepada method apa yang digunakan by the QS in doing the taking off. Okay, basically direct billing method ni is a popular ataupun common method used by many QS firm. So by using this method, QS akan akan menggunakan taking off slips ni ataupun calculation sheet ni. So basically saya rasa kita quite familiar lah dengan ni, tapi korang semua pernah tengok tak ni slip yang macam ni, kertas untuk taking off tu? Tak pernah. Tak pernah Tak ada siapa-siapa yang sebelum ni pernah tahu berkenaan ni? Tak ada So basically later on kita akan guna ni lah. Ni kita punya, bukan rujukan, maksudnya borang lah, form utama yang akan digunakan untuk kita punya tujuan taking off nanti. So calculation kita semua akan masuk di dalam table ni. Table ataupun form. Okay. So untuk introduction berkenaan method ni, so basically kalau kita perasan dekat dekat paper ni ataupun table ni lah senang. Dia ada few informations.
So basically information yang pertama adalah berkenaan, for sure kita kena ada project lah. So nanti tertukar-tukar pula kan calculation untuk project yang mana. So kita kena letak nama project ataupun project reference. Sebagai contoh kalau kita nak buat project building untuk office ke, so nanti kita akan masukkanlah kat sini project A tu office ke, B ke details. Kalau project yang kompleks ataupun project yang besar tu semua, so dia ada lagi detail, nama yang detail lah untuk project masing-masing. Then item kedua kat sini kita ada bill number. Bill number ni sebenarnya number of elements in the list. So throughout calculation nanti sebab kita tahu satu project tu comprise of many activities kan. So untuk QS tu sediakan detail taking off, dia kena masukkanlah bill number ni. Kalau tak nanti tertukar-tukarlah elemen yang mana. Contohnya kalau elemen tu substructure work below lowest floor level, so dia kena tulislah tu item nombor berapa, bill nombor berapa. Then baru dia proceed untuk next element. So sama juga dekat third item yang kat sini kita ada element or trait. Maksudnya kategori apa, macam yang saya dah mention tadi. Elemen boleh jadi macam ni lah, kalau untuk purpose kelas kita hari ni pad footing. So kat sini kita boleh masukkan lah pad footing. Kita ada juga nanti column stump, apa-apa elemen lah, kolom, nanti kita akan masukkan lah elemen yang kita tengah kira tu. Sebab benda ni basically kalau siapa yang pernah tengok BQ untuk satu-satu projek, tak kira lah projek tu besar ke kecil, tapi lagi besar projek tu for sure dia punya BQ lagi details dan lagi tebal. So that's why item semua ni sangat penting. So tak adalah nanti pihak QS ataupun dia punya estimating team tu tertukar-tukar antara elemen tu. Sebab bila dah ada satu mistake ke, ada satu info yang tersalah dekat kita punya taking off bill ni, so for sure dia akan effect lah nanti overall cost. So itulah main benda utama yang perlu QS ataupun mana-mana pihak terlibat kena ambil kira lah, sebab benda ni berkait dengan cost. So cost tu memang elemen penting sebab dah berkait dengan duit kan. Alright, so yang keempat kat sini dia ada slip number. Tadi kita ada bill number. Bill number refer to the number of elements. Slip number ni basically macam page number je lah. Kalau tadi bill number elemen 1, tapi elemen 1 ni dia boleh jadi, dia tak adalah akan siap dalam satu sekeping ni je. Maybe dia memerlukan calculation yang lebih detail. So slip number dia maksudnya dia requires more pages lah untuk table ni. So maybe boleh up to 5 ke 10, depends on the complexity of the project. So kalau contoh tadi macam untuk pad footing, dia item nombor item pertama, so bill number dia pertama, slip number dia tengoklah calculation kita sampai page berapa. Kalau perlukan sampai 5 page, so slip number dia akan jadi sampai 5 page untuk sesuatu item tu, untuk sesuatu elemen. Alright, so basically dia ni simple je sebenarnya, cuma kita kena faham setiap item ni kita nak masukkan maklumat ataupun value apa nanti. Okay, heading ni pula basically dia refer kepada title for a group of similar measured item. Alright, tengoklah kalau macam item yang kita measure tu ada few of similar item, then kita kena buat satu macam coding lah kat sini. Macam group A apa dia punya ni. Macam tadi pad footing, maybe pad footing tu for various stage of fasa. Contohnya perumahan kan, dia ada dia punya fasa. So kita boleh include lah kat sini. Macam fasa pertama untuk area yang mana. So dia punya heading lah, main title lah maksudnya kat sini. Kalau dekat description ni pula,
dia refer kepada details of the measure item. Contohnya pad footing tu dia menggunakan concrete grade berapa tu semua boleh masuk kat sini. Later on kalau kita nak measure dia punya reinforcement bar ke apa, then detail sizing ataupun dimension reinforcement bar tu kita akan letak kat sini lah. Dia high tensile ke, mild steel ke kan, memang kat sini semua. So basically dia akan include type, quality of materials, workmanship ataupun labor yang terlibat. Sebab description ni based on the element yang kita nak take off tu lah. Okay, so kita dah cover several items. Ni masih lagi proceed dekat unit. Proceed lagi dekat direct billing method, which is billing paper ni. Okay, the next item, unit. Unit of billing ni for sure adalah measurement unit. Dia boleh jadi selalunya dalam kita punya metric unit. Inilah meter, meter square, meter cube, kilogram ataupun numbers. So apa-apa unit yang berkaitan untuk elemen yang kita buat taking off tu masuk je lah kat sini. Kalau pad footing later on nanti kita boleh tengok lah sebab pad footing sendiri dia ada sub-sub taking off yang kita perlu buat dan sub-sub activities ataupun sub taking off tu dia ada unit yang berbeza. Macam ada untuk reinforcement bar kita perlukan unit meter sebab kita akan consider panjang lah. Kita nak tahu berapa panjang ataupun berapa banyak reinforcement bar yang diperlukan untuk contoh pad footing. So that's why dia guna meter. Kalau meter square nanti kita akan tengok ni under lean concrete tak silap. Meter cube macam selalulah kita akan measure dia punya concrete works. Maksudnya volume concrete yang diperlukan. kg tak silap saya nanti tengok balik tapi kita akan cover details sub taking off tu for each element lah. Alright. Yang seterusnya ialah quantity. Untuk quantity ni sebenarnya dekat ruang ni kita akan tulis quantity yang kita dah kira ataupun yang kita dah measure lah. So kat ruang ni nanti kita akan ada details calculation. So final quantity untuk elemen ni, elemen maksudnya specific elemen tadi macam pad footing, kita akan masuk kat sini lah. So later on senang lah untuk pihak QS ataupun mana-mana pihak yang perlu buat checking, dia akan tengok kat kolom yang sini je lah untuk quantity. Alright. Taker off ni pula nama person yang prepare ni lah yang buat calculation ni. So basically QS ataupun mana-mana estimating team lah. So dia akan masukkan nama kat sini. Maksudnya person in charge ataupun person yang bertanggungjawab yang buat calculation ni. So apa-apa ada miscalculation ke, ada tak kira lah minor ke major mistakes ke, orang akan refer ni lah reference person ni, taker off. Okay. So far semua okay Boleh dengar Boleh faham? Berkenaan billing paper ni sebab nanti kita akan guna untuk calculation kita. Okay. Alright. So seterusnya kita ada juga yang item yang selebihnya ni ialah squaring, check squaring dan juga rate. So basically squaring tiga items ni sebenarnya lebih kepada checking part selepas taking off tu siap. So squaring ni sebenarnya space ataupun ruang untuk kita isi quantity yang kita square ataupun multiply. So basically ni lebih kepada macam satu projek yang ada various phases ataupun similar dia macam banyak fasa tapi calculation yang sama. So nanti later on dia just square je lah kat sini. So dia dapat value tadi ni yang quantity untuk elemen ni. Contohnya kalau elemen ni berulang untuk ada sub project,
So dia just square kat sini. Dia dah kena buat multiplication je lah. Dia just darab kat sini. Alright. Check squaring ni pula akan dicek oleh person yang saya dah tanya memang kawan yang QS. Check squaring ni boleh jadi orang yang sama. Maksudnya dia nak buat double checking, dia boleh check. Ataupun orang lain yang nak check kerja QS tu. Maksudnya nak double check dari segi calculation, ada tak mana-mana miscalculation ataupun any mistake. So kat sini dia kalau ada pembetulan ke apa, dia akan tulis kat sini lah. Okay. Zainal baru masuk Zainal baru muncul ni. Okay. Then tu part check squaring dan juga rate. Rate ni later on yang macam saya cakap tadi, build up rate tu dia boleh juga tulis kat sini sebab nanti akan masukkan juga dekat BQ punya form lah, final form tu. Ni sekarang kita masih dekat taking off form kan. Maksudnya calculation untuk buat take off. So basically 3 item ni, squaring, check, squaring and rate akan digunakan masa proses checking tu. Alright. Tu adalah main items untuk direct billing paper ni. Untuk kita punya purpose taking off. Okay. Kat sini juga saya nak explain. Kita sebenarnya ada 3 kolom. 3 kolom untuk calculation. So basically the first one ialah untuk dimension, second for timesync dan juga last one extension. So basically untuk first one ni kita akan masukkan dimension measured from the drawings. Maksudnya kalau dekat drawings tu ada contoh untuk pad footing ni kan, kalau untuk per square area tu pun kita bangunan yang kecil pun for sure kita akan ada 4 lah, maybe 4 kita punya pad footing. So nanti 4 quantity tu akan masukkan kat sini dulu, dekat first column. It depends on the number of pad footing kalau kita tengah taking off the pad footing. Then for timesync ni, number of measured item, maksudnya details of the details of the dimension. Sorry, saya rasa 1 dengan 2 ni terbalik sebab 1 sepatutnya timesync tu dulu, number of item. Ini nanti saya akan tukarlah timesync kat situ. Yang first. Dimension ni, dimension kita kena extract from the drawing. So macam yang saya bagi tahu last week, sebab tu penting untuk mana-mana pihak yang terlibat dengan costing dan juga estimating ni, dia kena tahulah baca drawings. Kalau tak, macam mana dia nak buat take off ni. Kalau dia tak dapat nak extract the detail dimension from the drawing, so it's quite impossible lah untuk QS ataupun estimator tu sendiri buat costing punya part. So able to to read ataupun to understand the drawing, tu adalah core requirement lah untuk any person yang nak buat ni, yang nak buat taking off ataupun costing calculation. So sebab tu dia kena masukkan nanti details dimension from the drawings ataupun any related records lah, information yang diperlukan kat sini. Extension ni yang nombor 3 basically results lah. Kita later on kita akan buat calculation from column 1 dan juga column 2. So basically selalunya akan darab dan kita akan tulis dekat sini lah pula, dekat kolom yang ketiga. Okay. Lepas tu tu sahaja berkenaan direct billing paper ataupun billing method yang akan digunakan. So untuk purpose calculation kita pun kita akan gunakan table ataupun form yang sama. So sebelum saya pergi kepada measurement process, sebab measurement process pun pendek je, simple je. Ada apa persoalan ke berkenaan paper ni ataupun form ni? Taking off form. Yang baru masuk boleh faham tak so far? Okey ke? Boleh lagi nak tanya apa-apa item yang tak jelas ke apa?
Okay doktor, okay. Okey. Siapa yang okey ni Siapa tadi? Afiq ke? Siapa Saya tak boleh tengok. Okey, yang lain okey Siapa lagi? Okay. Alright. So, okay, the next one is berkenaan measurement process. Okay, untuk measurement process ni, basically kita ada 6 proses utama. Sebenarnya tadi pun saya pun dah ada cover juga. Sorry. Okay. So measurement process untuk taking off ni for sure kita akan receive the drawings and records. So once we receive the drawing and records, barulah kita boleh proceed with the taking off. Okay, kat sini drawing dan record akan diberi atau dibagi kepada QS ataupun dia punya team untuk buat costing ni. Then dari once dah dapat semua required details, barulah QS tu akan prepare the taking off list. Maksudnya dia akan list out any elements yang required for the project to be measured ataupun to be calculated. Basically dia by elements dan setiap elements tu dia ada pula dia punya pecahan ataupun sub elements. So sebagai contoh, for example, taking off list ni boleh jadi pad footing, column stump, ground beam. So dekat setiap elemen tu nanti dia ada dia punya sub. Contoh pad footing, later on saya akan explain lagi. Pad footing dia boleh pecah kepada concreting works, form works, reinforcement dan juga ada lagi 2 tak silap untuk pad footing punya purpose. So nanti kita kena betul-betul fahamlah setiap elemen dan juga setiap pecahan taking off untuk elemen tersebut. Kalau masa tu kita tengah nak buat taking off untuk pad footing, then kita kena ingat apa sub-sub activities ataupun sub calculation yang diperlukan untuk elemen tersebut. Okay, then selepas dah ada list of taking off ni, kita akan proceed dengan taking off process lah. Maksudnya kat sini all the required calculation, measurement memang take place kat sini lah. So basically kalau process of taking off ni sebenarnya lama lah juga untuk QS to prepare. Sebab dia quite tedious work juga bagi QS untuk do the taking off for each breakdown of the activities. So memang agak pening kepala jugalah nak siapkan BQ ni. Alright. Selepas tu selepas step 1, 2 dan 3 ni kalau ikutkan kat sini macam saya dah explain tadi 4, 5, 6 ni lebih kepada checking punya part lah. Tapi kalau untuk process of squaring ni depends. Kalau lagi kompleks ataupun lagi besar projek tu dan dia ada similar punya parts of the project, so nanti dia akan ada multiplication lah kat sini. Dia akan darab kat sini which is dia panggil squaring. Sama juga yang saya mention tadi untuk checking person yang terlibat ataupun person in charge akan do the checking part dan boleh jadi juga QS tu sendiri dia nak double check dia punya calculation. So dia buat kat sini lah checking the squaring. In case of ada apa-apa mistakes ke apa, dia kena take note ataupun tulis balik kat sini. So later on QS ataupun siapa-siapa yang terlibat tu akan do the recalculation lah based on the checking. Kalau tak ada masalah, so tak ada, kalau tak ada calculation mistake tu, okey lah, tak ada masalah untuk further ni proceed. Alright, last kali checking the quantities sama juga. Macam saya bagi tahu tadi, kita masukkan dia punya build up rates. Tapi ni depends, kadang-kadang dekat item build up rate tu untuk checking the quantities selalunya kosong je dulu sebab later on kita
akan cover juga part build up rates tu. Okay. Setakat ni tu je untuk kita punya part of macam konsep ataupun theoretical lah berkenaan taking off, dan juga awal-awal tadi introduction berkenaan SMM, itu SMM 2. Kena ingat kita menggunakan SMM 2 which is refers to the second editions. Okay, sekejap lagi saya nak pergi kepada calculation. So nak tanya, nak break ke nak terus proceed? Kalau nak break 5 minit je kot. Break. Break Hmm. Okay, kalau break kita sambung lebih 5 minit. 9.30 lah senang. Okay Okay. Alright. Jumpa kejap lagi. The next one kita akan cover on calculation. So harap semua ni lah boleh faham, dan juga kalau ada apa-apa tak faham boleh je tanya kejap lagi. Okay. So untuk calculation pertama saya akan cover on ni example 1, basically simple calculation lah untuk pad footing. Alright. Okay. So basically kat sini, kejap ya. Okay, untuk soalan ni dia cover on simple pad footing. Untuk mana-mana soalan taking off, for sure dia akan bagi ni lah dimension, basically drawing lah. Drawing. Kalau yang ni kira simple, teruk betul tulisan ni. Alright. Dia akan bagi drawing. Ni kira simple lah sebab dia just bagi simple dimension. So based on soalan ni dia dah bagi tahu this is a simple pad foundation. Dia akan bagi type lah, ni contoh type je lah untuk apa orang panggil, nama kepada pad foundation ni sendiri ataupun pad footing. So kat sini dia bagi tahu column base type which is F1. Sizing dia ataupun dimension dia dah bagi tahu kat dalam ayat ni juga dan kat gambar ni. So basically dia bagi tahu dia punya length, width dan juga height lah, dia punya dimension utama. Lepas tu based on this drawing ataupun figure ni, kita kena buat taking off ataupun measure the quantity required for this pad foundation. Alright. Untuk simple pad footing ni dia quite straightforward. So based on description dan juga given provided this drawing ni, then kita boleh proceed dengan calculation. Okay. So basically the first thing yang kita kena buat bila dah dapat soalan macam tu, soalan untuk buat taking off, satu, kita kena identify the work item. Macam yang saya dah explain tadi dalam billing form ataupun taking off form, kita kena identify sebenarnya kita nak buat calculation untuk item apa. Alright, so kat sini kita boleh letak yang ni project name ni contoh je lah, saya tulis propose office. Bill number satu lah sebab ni memang first element. Slip number ni juga kita punya page number. Okay, untuk element trait boleh letak foundation work ataupun pad footing lah, mengikut soalan ni pun boleh. Pad footing ataupun pad foundation. Heading ni sebab kita tak ada macam main projek yang besar, so boleh yang ni tak apa dulu, kosongkan dulu heading sebab ni depends on the projek-projek yang lagi besar dan juga projek yang lagi kompleks. Untuk description macam yang saya bagi tahu tadi, kita kena tulis lah, kita kena extract balik daripada soalan ataupun given information ni, kita nak buat taking off untuk apa. So kita tulis lah dia punya column base type 1, vibrated reinforced concrete. Ni kira assumption je kot vibrated ni. Dan juga grade ni sepatutnya diberi, tapi yang ni kira based on assumption lah, vibrated reinforced concrete, dan selalunya pad footing grade 25 lah. Sama juga kat sini kita kena masukkan quantity sebab yang ni kita nak, dia suruh measure tadi quantity. Okay.
pad footing. Ni meter cube, maybe dia nak suruh kira untuk concrete je lah dulu. Untuk simple example ni. Concrete. Oh, taruh. Concrete. Okay, concrete ataupun concreting. Ni take off nama masing-masing. So seterusnya sama juga kita proceed je lah. Okay, yang ketiga kita start dengan taking off ataupun do the calculation punya part. So basically sebab ni simple punya example, kita just masukkan je lah kat sini dia punya dimension. So basically yang ni extract je daripada drawing ataupun figure ni lah. 1.2 sebab calculation kita kena, sebab yang given ni unit millimeter, convert je kepada meter. Then buat je simple calculation, kita multiply dia punya length, width dan juga height, ketinggian. So dapat berapa kan? Yang ni macam saya dah mention tadi 4, dia refer kepada berapa quantity. So basically kalau macam even small small building pun takkan ada satu je kan foundation. So at least dia ada 4 lah kan untuk setiap sudut tu kan, setiap bucu tu. So that's why kat sini quantity dia refer kepada quantity. Allah tulisan. Okay, refer kepada quantity. So kat sini kita for example kita letak 4. Lagi besar space ataupun area sesuatu bangunan tu for sure lah lagi banyak dia punya number of foundation, pad foundation. Alright, so dah buat masukkan required dia punya items ataupun dimension, dan kita do the calculation je lah. So kita darab je semua ni, quantity darab je dengan dimension dia, dapatlah nilai ni. So nilai ni lah yang saya cakap tadi masuk kepada kat sini quantity ni. So basically quantity yang kat sini 2.59 ni refer kepada specific element ni je lah. Alright. Tu je untuk rasanya untuk simple lah. Untuk simple calculation. So far boleh faham semua? Untuk simple calculation? Boleh. Okay. Boleh. Tenang je kan? Alright. Then kita proceed kepada detail fact putting calculation ataupun taking off. Alright, calculation example nombor 2 ni memang untuk detail calculation. Okay. So basically kalau ikutkan basic dia tu ataupun fundamental tu kena sama je lah. Tapi yang ni lebih detail sebab kita dah kena consider banyak ni lah, seperti mana yang dia bagi. Consider banyak dimensioning, consider dia punya kat sini dia dah ada reinforcement bar, dan nanti kita ada juga link ataupun stirrup. So sebab tu dia quite detail. Okay, yang paling utama, yang paling penting kena faham dulu soalan tu nak apa kan. Okay, kat sini sama juga. Dia bagi, dia cakap this is square pad footing. So senang je lah untuk kita sebab dia bentuk square biasa je kan. Lepas tu ni pun dia punya nama lah, column base type F1 ni kat sini macam dia dah bagi tahu. Ni lebih kepada coding dia lah, senang dia nak refer sebenarnya calculation tu untuk drawing yang mana. Dan sama juga dia bagi dia punya dimension dekat ayat dan juga dekat ni drawings. Dia bagi dia punya length, width dan juga thickness ataupun dia punya ketinggian lah. So kena kita kena faham lah, semua kena faham macam mana nak baca drawings dan juga dimension for each ni. Maksudnya dari segi length tu semua jangan tertukar-tukar lah kan. Alright, lepas tu maklumat lain lagi dia cakap band. Sorry buruk pula dia punya ni. Band for main bar and link. So later on this info sebenarnya kita akan guna untuk sub calculation reinforcement bar. So nanti kita akan refer baliklah kat sini. Lepas tu dia bagi juga dimension assumption lah kat sini. Dia kata measure all the quantity for this pad footing with concrete grade 25. So basically yang ni lebih kepada calculation untuk concreting lah.
Nanti sebab concrete ataupun concrete work salah satu sub calculation under pad footing. So basically kalau pad footing selalunya grade 25 lah dia akan guna. Okay, once kita dah faham apa information yang dia dah bagi dan juga kita kena betul-betul faham dia punya details drawing ni, then kita kena proceed dengan calculation lah. Okay, sama juga. First thing, macam yang saya cakap tadi, untuk calculation detail pad footing, sebenarnya kita ada 5 sub calculations. Nanti at the end saya akan summarize juga. Tapi kat sini sekarang ni kita akan pergi step by step. Yang ni, the first one, kita kena ingat excavation. Okay, kita kena buat the taking off. Alright. Kejap Okay. Kejap saya sambung. Okay, for the first sub calculations ataupun sub activities lah for the taking off, kita kena buat the calculation for excavation. Okay, excavation kita tahu kan bila kita correct dia melibatkan volume. So that's why kat sini kena ingat untuk excavation je dia punya unit will be meter cube. Alright. So this is the first sub calculations. Okay, untuk excavation sama juga ni kita isi balik lah macam tadi yang kita dah letak semua. Ni kira contoh je lah propose office. Kalau dia tak bagi kita boleh assume, kalau dia dah bagi dekat soalan projek ni untuk projek apa dan kita tulis je lah. Bill number pun sama, ni untuk aktiviti yang pertama, untuk elemen yang pertama. Elemen ni boleh juga letak pad footing ataupun dia juga kategori WBLFF iaitu work below lowest floor level. So ni bukannya tak kisah tapi apa-apa yang relate saya ataupun sesuai. Tapi nak senang letak je pad footing kat sini. Alright, slip number sama juga macam saya dah bagi tahu. Slip number ni refer kepada page. Ni page yang pertama, item yang pertama. Heading pun tak apa, kita boleh skip je sebabnya kita tak ada projek yang besar ni kan. Dia just a small project. So heading ni tak diperlukan sangat lah kat sini. Then kita proceed to the description. Okay, sekarang kita kena ingat kita tengah cover excavation. So for sure description kat sini relate to the excavation. Okay, kat sini kita nak excavate apa kan? Excavate for column bases ataupun pad footing starting from ground level, maximum depth not exceeding 2 meter deep. So basically yang ni sebenarnya contoh description je lah. So nanti basically kita akan refer yang ni je lah untuk contoh kan. So yang penting kat sini description kena tally lah dengan item yang kita tengah taking off. Kalau tengah buat excavation punya part, for sure dia kena description excavation. Nanti jangan pula tertukar, tulis kat atas ni excavation, descriptionnya berkenaan concreting. Tu tak kenalah kan, tak salah lah yang tu. Alright, sama juga copy balik untuk unit, masukkan meter cube, quantity later on lah kita akan dapat. Nama masing-masing, siapa yang bertanggungjawab yang buat taking off ni. Okay, sekarang kita sambung dengan part calculation. Macam saya bagi tahu tadi kat sini kan ada 3 kolom, 1, 2 and 3. Inilah kita akan do the calculation. Oh, tadi saya lupa juga nak explain dekat yang keempat ni sebenarnya ruang untuk calculation juga. Cuma ni macam lebih kepada calculation. Macam mana kita nak dapatkan nilai kat sini. So raw calculation boleh tulis kat sini, then at the end value ni kita masuk kat sini nanti. Okay, faham Okay, first thing first, untuk excavation kita kena consider dia punya length, width dan juga height ataupun kedalaman. Okay, kat sini dia dah bagi tahu ni adalah size untuk pad footing. So for sure excavation pun kena ikut dimension ni. So that's why kita ada kat sini dia punya length, extract je daripada drawings. Ni pun dia punya width. Okay, kat sini ni kan. Dan 1.4 ni dapat daripada mana?
Macam yang saya cakap tadi, kita do the raw calculation ataupun required macam extension lah kat sini. Macam mana nak dapatkan ketinggian ataupun kedalaman lah kat sini. Ni kan saya tulis kat sini, ketinggian. So ketinggian ni kita kena tahu untuk buat pad footing dan juga takkan nak correct sampai pad footing je kan. Kita kena correct terus untuk kolom stam ni juga. So that's why kita kena consider kedalaman mengikut ketinggian pad footing. Ni kan ni untuk pad footing ataupun foundation tu 400.5 mm. 900 dia punya apa dah? Ni ground level lah sebab kita consider ground level ke bawah. Apa dah? Ni dia kata starting from ground level. Allah, terpotong pula. Sebenarnya bukan nak potong ni, nak garis je. Alright, so starting from ground level and below. So that's why kita ambil yang nilai ni lah 900, 400.5 dan yang paling penting kena ingat juga kita kena consider concrete blinding. Concrete blinding ni nama lain dia boleh jadi juga lean concrete. Lean concrete ni kira macam satu layer sebelum kita proceed with the ni. For sure saya rasa semua dah tahu yang ni kan. In terms of construction punya method tu kita dah correct, kita kena buat satu layer untuk lean concrete dulu, then baru kita proceed with the ni lah, pad footing. Okay, that's why kita kena consider juga dia punya ketebalan. Dia dah bagi tahu kat sini 50 mm. So that's why the total height ataupun the total depth kedalaman yang perlu di correct ataupun excavate ialah 1400 yang kita tulis kat sini. Alright, macam tadi juga, let's say kita ada 4 dalam pad footing, sebab tu kita kena darab 4. Okay, dah dapat semua ni, senang je lah, darab je semua. Then, later on dapatlah nilai ni, 8.06 ni. Kalau nak cuba calculate pun boleh je. Tekan-tekan calculator kan, dapat tak ni. Then, nilai ni sama juga dibawa ke kuantiti kat sini. Tu je. Sebenarnya dia quite simple, kita just tambah, tolak dan juga darab. Tapi yang pentingnya kita kena tahu item apa dan dimension mana yang diperlukan untuk setiap sub-activities tu. Okay. So far, semua okay ke? Berkenaan first taking off untuk pad footing. Semua okay? Okay. Okay Faham dekat link concrete tu semua kan? Macam mana nak extract the dimension from the drawing to the calculation. Okay Kalau okay, saya proceed. Okay. Ni the first one macam saya bagi tahu tadi. Then kita proceed to the second one. Second one, kita calculate the lean concrete. Okay, lean concrete ni kita kena buat dia punya taking off juga. Sama juga kat sini, kita ni basically the same lah. Project title sama, cuma kita tukar page number. Ni dah page number kedua. Yang lain sama. Ni sama macam saya bagi tahu tadi, description ikut apa sekarang yang kita tengah buat. Elemen ni memang elemen sama je lah. Pad footing. Cuma maksud saya kita tengah buat apa ni, link concrete dan masuk kat sini pasal link concrete lah. Dan kita kena letak lah link concrete punya macam just a short description je lah. Kat sini dah drawing dah bagi tahu kan 50 mm concrete blinding, masukkan je kat sini thickness dia. Okay. Yang paling penting dekat link concrete ni, kita kena take note dia dalam meter square. Instead of meter cube, dia meter square. Kalau korang tanya kenapa, memang macam ni. Sebab dah memang ikut SMM2 yang awal-awal saya bagi tahu. So memang kena ingat link concrete, even kalau kita fikir dia macam meter cube, tapi sebenarnya dia dah meter square. Sebab kalau ikutkan tadi kan saya dah explain berkenaan SMM2. Sebelum ni SMM1 dia consider link concrete ni sebagai meter cube. Tapi later on bila dah revise dan dia ada latest revision on the standard, dia dah decide buat meter square. So nak tak nak kita ikut je lah yang ni, meter square. Kena ingat
link konkret je meter square mengikut SMM 2. So that's why unit kat sini meter square. Ni pun saya ada tulis kat sini. Previously SMM 1, so sekarang tak payah consider lah. Ni just nak inform je lah korang. Sebelum ni meter cube, tapi sekarang dah guna yang ni. Ni tak payah refer lah. Ni je, meter square. Okay. Faham then dia sebenarnya senang je lah sebab dia meter square, ambil je ni length darab juga dengan width. So straightforward je sebenarnya yang ni. 1.2 darab 1.2 sebab dia dalam meter kan. Milimeter convert je kepada meter dan dapat lah. So senang je calculation untuk link konkret. So masukkan je kat sini. Sama juga 1.44. Macam kalau awak perasan tadi saya yang first tadi kan saya darab 4 ni kira macam untuk bagi tahulah example, tapi untuk the rest saya tak ada pun darab 4, ni kira macam untuk calculation satu ni je lah. Tapi in case kalau dalam soalan tu require kita suruh memang dia dah bagi tahu kuantiti berapa-berapa, kena darab lah kat sini. Kalau projek tu bangunan tu besar sikit, maybe dia ada 8 ke kan. So darab 8. So nanti 1.44 ni darab je 8. So basically ni just untuk satu unit, satu pad footing je. Alright, tu je untuk link concrete, which is the second item ataupun second sub taking off for the pad footing. Okay, saya rasa ni pun simple. Then kita proceed kepada concreting, which is a concrete work. Okay, ni yang ketiga. Yang ketiga, concrete ni sama juga, ulang juga masukkan je maklumat yang sama, tapi ni adalah page yang ketiga, which is the item nombor 3. Kebetulan lah kalau macam dia banyak untuk setiap item, dia tak adalah jadi page ketiga ni, maybe dah page ke-6 ke-5 kan. Heading pun sama, tak apa, yang ni kita KIV. Description sama juga kena tally. Sekarang kita tengah buat pasal concrete works ataupun concreting. So tulis je concrete for pad footing, grade berapa. Ni pun based on soalan. Sebab description ni basically kita kena refer back to the question and also to the given diagram, given what we call drawing ataupun figures. Sama juga masukkan unit, later on dapat kuantiti, nama, jangan lupa nama masing-masing. Okay, so basically untuk concrete pun sama, macam quite simple sebab dia consider only the volume, meter cube. So just ambil je lah length darab width dan juga height ni, ketinggian. Ketinggian ni jangan, tak payah dah lah consider lin sebab kita dah kira tadi lin concrete. So just consider ketinggian pad footing tu je lah. So sebab tu dia straightforward je, extract from this drawing 1.2, 1.2 and 0.45. Dapat ni. Sama juga kejap sama juga ni untuk one unit. Okey, ada soalan, kalau tak bagi tahu assume satu ke? Ya, ni calculation kita memang untuk satu unit je. Tapi kalau diberitahu ataupun memang required, dia dah mention awal-awal, darab je lah kat sini. Macam tadi saya cakap, kalau tu darab 4. So jadi 0.6 kan kat sini. Kalau darab 4, 0.6 darab 4. Kalau 8 darab 8. Lepas tu, kenapa pad footing assume 4 tapi lin? Sama juga soalan daripada Akmal. Kenapa assume 4 tu sebagai macam contoh je lah. The rest of the calculation saya fokus dekat satu unit je. So kalau based on question to require awak untuk kira 4, 8 ke, nanti buatlah sini. Times balik, maksudnya multiply balik kat sini. Okay. Afiq dan juga Akmal faham kenapa calculationnya macam ni? Afiq? Faham, okey. Akmal pun okey, clear? Okey, faham. Okey, dah faham, kita proceed je. This is the third one, then kita proceed kepada yang keempat. Okey.
keempat, formwork. Tadi kita dah cover first three, excavation, apa dah yang kedua? Lean concrete. Lean concrete. Yang keempat adalah formwork. Formwork kita kena apa? Kena take note juga untuk formwork kita consider meter square dia punya ni. Sebab formwork kan kita nak guna apa plywood ke papan tu memang kita guna area lah kan, berapa area diperlukan untuk kita buat formwork tu. So that's why the unit is meter square. Kena ingatlah yang ni. Sama juga yang selebihnya dia punya detail ni masukkan je ni slip keempat sebab kebetulan item keempat ni saya masih lagi dekat page yang keempat. Ni pun sama macam saya dah bagi tahu tadi description kita tulis je formwork for pad footing. Okay, untuk calculation formwork kita tengok kat sini panjang sebab kita kena consider area kan. Allah, teruknya ni sebenarnya bentuk apa ni rectangular. Okay, so panjang yang ni 120, so 1.2 lah. Dia punya ni papan punya ketinggian kena ikut ketinggian apa? Inilah ketinggian pad footing which is 0.45. So that's why kita buat kat sini 1.2 0.45 kan. So dapatlah surface area untuk satu side. Darab dengan 4 ni sebabnya inilah kita ada 4 side, so that's why kita darab 4 dan dapatlah dia punya calculation. So ni macam saya highlight tadi, ni untuk satu pad footing. Kalau kata 4, kita ada slash lagi sini 4, lagi 4. So 4 ni akan darab pula dengan 2.16. Dapatlah untuk 4 unit. Sekarang ni 4 ni saya reverse kepada 4 side ni, takut tertukar pula kan. So macam biasa, masukkan je ke dekat ni quantity. Dapatlah meter square of the required formwork. Okay. Iqbal, macam mana nak dapat 2.16? Tak dapat kalau kita kira. 1.2 darab 0.45 darab 4. Dapat kan? 2.16. Cuba kira Iqbal. Ni yang kat sini. 1.2 dia punya panjang. Macam kita cari surface area yang simple tu. Tu darab dengan dia punya ketinggian 0.45 lah. Then darab 4. Macam saya cakap tadi kan kita punya formwork kan mestilah kena berpetak kan. Tertutup. Barulah kita boleh isi konkrit. Faham tak? Okay, siapa? Iqbal Syukran. So basically kita nak buat satu box lah nak isi konkrit tu untuk pad footing. So that's why kita perlukan 4 side lah. Kalau 3 side terkeluar-keluar lah nanti kan macam mana nak buat pad footing. Okay. Alright. Semua okay ke? Yang mana diam ni saya consider okay lah kot. Doktor, Ya. nanti itu formwork ada keluarkan ke? Pardon? Itu formwork nanti sudah tuang simen, dia ada keluarkan tak? Ada. Keluarkanlah. Nanti buka lah. Dia ada ruang buka kan doktor? Ruang buka kalau ikutkan ada je kan. Kita boleh ni je kan. Tak macam selalunya tarik je macam tu kan. Oh, okey. Ya, Tapi untuk purpose take it off selalu macam ni. Tapi kalau kita relate back dengan actual apa dah, construction for sure lah dia ada je terlebih-lebih sikit tu. Tapi untuk purpose calculation macam ni lah. Dia memang ikut dimension yang betul-betul apa? Size pad footing tu sendiri. Okay Then untuk formwork, ni sekarang kita dah masuk ke item nombor 5 ataupun sub taking off nombor 5 iaitu reinforcement. Rahsia. Okay. Nombor 5 ni sebenarnya banyak-banyak calculation so far. Nombor 5 ni sebenarnya dia quite susah, bukan susah, dia complicated sikit berbanding nak calculate dia punya concreting, formwork, lean concrete dan juga satu lagi apa tadi?
Dalam 4. Sekejap excavation, alright. So ni basically yang kelima, which is sebenarnya calculation yang last lah, terakhir untuk pad footing. Okay, sama juga masuk je, jangan lupa masukkan semua. So nanti later on tak adalah tertukar-tukar item apa awak tengah kira kan. Masukkan juga description untuk reinforcement. Lepas tu reinforcement ni reinforcement bar kita kena tahu dia ada dua calculation. Satu, kita akan kira main bar, which is yang besar tu kan, yang kuat tu, besi-besi yang tebal tu. Then nanti later on kita akan calculate juga dia punya besi kecil tu yang keliling, nama dia link ataupun stirrup. Sekarang kita akan fokus dulu dekat main bar. That's why kita tulis description, reinforcement for pad footing, main bar, band dia berapa. Band ni, sekejap saya tunjuk balik. Okay, this one. Dia dah bagi tahu. Main bar 15D. Ni kena take note sebabnya nanti ni yang sangat penting, kita nak masukkan dalam calculation. D ni dengan berapa kat depan ni memang kita akan kira. So link yang saya cakap tadi 4D. So dimension ni kita kena masukkan dalam calculation dan juga table. Okay, that's why kita describe lah awal-awal kat sini. Dan letak juga unit dia, take note reinforcement bar for sure dalam meter lah, kita nak tahu berapa panjang. Sebab later on dekat site tu dia akan potong-potong juga mengikut ni lah setiap elemen ataupun setiap kerja tu punya reinforcement bar lah. Dan kita kena masukkan macam selalu nama kita siapa kan. To proceed with the dia punya calculation. Okay, first untuk main bar 15D ni, band 15D, first kita kena kira length dia dulu yang kat sini. Okay, so length sekarang kita ada 1200 kat sini, masukkan. Kena tolak 25 darab 2 ni kenapa? Okay, kejap saya refer balik kat soalan, adakah dia bagi kat sini? Oh, nampaknya dekat soalan tak bagi dan juga dekat drawing tak bagi. Tak apa, sebab ni boleh jadi assumption. Sebab memang yang ni wajib. Assumption ni sebenarnya 25mm ni refers kepada concrete apa dah nama dia tadi? Concrete cover ataupun spacer. Kita kena ingat bila actual construction dia ada satu macam spacer lah, kita kena install kat tepi ataupun kat bawah ni sebelum kita install reinforcement. Kalau tak dia terus melekat dekat surface kan. Sebab tu selalunya ketebalan dia 25mm je. Kalau dia tak bagi dalam soalan pun memang kita assume je 25mm. Dan darab 2 sebab left and right lah, dua-dua side ni. Okay, sebab tu panjang dia tak akan jadi sepanjang dimension pad footing ni. Dia kena ada deduction lah kat sini. So that's why 25 darab 2. Maksudnya deduction for concrete cover ataupun spacer left and right, both side, kiri kanan. Ni deduction kan yang saya cakap tadi. Ni tolak, deduction. Alright, sekarang kita kena ada juga addition. Addition ni pula band. Selalunya concrete tu kan, reinforcement, dia ada dekat ujung tu dia punya macam ni pun, buruk pula lukisan. Dia ada kat ujung dia ada band sikit. So ni based on given, sama ada selalunya kat drawing ataupun dekat additional description lah regarding the element, sub-element masing-masing tu. So that's why kita nak add band. Band ni macam saya dah tunjuk tadi kat soalan, 15D. Ni sebab untuk main bar. 15 memang dah diberi. D ni pula dia punya diameter. Diameter ni kita nak dapat kat mana? 20. Dia refer kepada ni. Y20 150 punya. Maksudnya dimension of the main bar kat sini. Dan drawing pun dah bagi. So kejap So sebab tu kita darab 20 kat sini. 15 memang kalau awak tanya pun kenapa kena darab, memang macam ni. Okay, 15 darab 20 kita dapat 300. So 300 ni kita akan tambah pula. Okay, tadi kita dah dapatkan daripada 1200 kita buat buat a deduction here.
dapat nilai ni. Nilai ni bawa ke bawah, kena tambah pula. Dah tolak, tambah pula sebab memang tu dia punya step. Dapatlah dia punya ni. 1450 ataupun 1.45 meter. Okey untuk length? Faham? Sebelum saya pergi lagi sebab benda ni berkait kan. Kalau macam kita dah lost dekat satu tu susahlah juga. Tapi boleh je tanya nanti. Nak tanya kat WhatsApp ke, nak tanya mana-mana boleh je. Okay semua Okay. Alright. So tu dah settle dekat length. Then saya akan cover pula dekat width. Width ataupun dia punya apa dah? Dia punya ketinggian ni lah tepi ni kan. Ataupun height lah juga dia. Width patutnya ketinggian ni kot height. Sini. Okay, yang bahagian tepi ni pula 400.5 ni kan. 400.5. Apa dah nak cakap? Dia kena darab 2 sebab 900 kiri dan kanan. Vertical side of main bar, left and right. So darab 2. So kita obtain 900. Tapi kena take note juga, dia kena deduct juga kat sini. Deduction. Last sama juga concrete cover. Concrete cover kat sini dia ambil 4 sebabnya untuk tepi ni dia ada apa concrete cover kiri kanan atas dan bawah. Sebab tu dia 4. So senang je 25 darab 4 dapat 100. So at the end awak pun buat ni lah. Kejap kalau tolak kejap less. Betul lah 800. 800 basically 0.8 lah kat sini. Tadi kita dah dapat 1.45 kan. So kalau refer ni 0.8. Then dah clear kat sini untuk length dan juga dia punya ketinggian. Kita total je. Ni sepatutnya high kot. Nanti saya betulkan. High. Sama juga. Okay. So total up je. Previous punya calculation. Kita dapat ni. Okay. Untuk ni adalah kita nak tahu dia punya apa? Dimension kan panjang tu. Maksudnya dalam meter, panjang meter je lah. Dan yang paling penting kat sini kita dah tahu berapa panjang dan kita kena tahu juga kuantiti dia. Berapa kita perlukan. Okay. Berapa kita perlukan, kita kena ambil dia punya ni. Hujung ke hujung punya apa dah. Dia punya length. Kena darab dengan ni, spacing. Spacing 150. Spacing ni nak dapat kat mana? Sama juga. Refer balik drawing. Dia dah bagi pun kat sini. Y20 dia punya dimension untuk apa dah? Reinforcement bar. 150 sebenarnya spacing antara bar tu. Dia nak letak berapa jarak antara bar. So sebab tu awak kena bahagikan je lah. Sebab dia dah bagi whole length. Bahagikan je dengan spacing. 100.5. Yang tambah 1 ni memang kena tambah. Memang formula dia. So 1200 bagi 1.5 dapat 8 sebenarnya. Tambah 1, 9. So awak dapat kat sini. Sebenarnya awak perlukan 9. Untuk sepanjang ni perlukan 9 dia punya apa dah? Main bar. Ni. +1 as in formula. Kena ingat juga yang ni. Okay, dah dapat semua ni, kan saya cakap kita buat calculation yang row nya kat sini, masukkan dekat row ni, 1, 2, 3. Okay, 2 ni refer kepada yang mana? Sebabnya kita ada 2 side kan ni, 1200 yang side sini dan juga side sini. Sekejap untuk lagi jelas saya tunjuk gambar ni, mana dah, ni. Kan kita contohlah sini 1200, kita dah dapat 9 tadi kan. Sini pun kena juga. Yang hijau punya ni main bar juga. Dia kan cross. Dia satu grid kan. 9 juga. So that's why calculation ni 2. Darab 9. So darab pula 2.25 yang ni total. Kita dah dapat dia punya kuantiti 9. Didarabkan dengan berapa juga yang kita perlukan. Darablah dengan dia punya panjang. Dapat ni 40.5. Okay. So 40.5 ni dibawa ke atas ni. Dan sekali lagi 40.5 ni untuk satu pad footing. Kalau kata nak buat sampai 4 pad footing, ada slash lagi lah ke atas ni tambah 4.
So dia ada dia punya level apa? Level apa yang number tu. Level of calculation awak tu. Okay. Faham semua? Untuk reinforcement. Macam mana nak dapatkan dia punya total length dan juga dia punya total quantity. At the end awak dapatlah quantity yang total. Boleh semua? Boleh insyaAllah. Okay, boleh Okay. Sekarang kita dah, yang tadi kita dah cover reinforcement tapi untuk main bar kan. Alright, this one main bar. Taruhlah tulisan ni. Okay. The next one, selepas dah settle main bar macam yang saya cakap tadi, reinforcement ni dia ada 2 sub item juga. Then kita akan proceed kepada link. Link ni kalau nak lagi senang, sekejap saya tunjuk gambar. Ni. Link yang sini keliling ni. Yang apa? Kira macam untuk pegang main bar ni kan. Kalau tak macam mana main bar tu nak fix kat situ kan. That's why kita kena ada link around the main bar. Okay, untuk link sama juga masukkan yang lain-lain macam tadi kan. Semua dah tahu yang ni. Description pun sama. Masuk je reinforcement for pad footing. Masukkan link or stirrup. Dia ada 2 nama lah kat sini. Apa dah? Dia punya grade grade lah kot. Dia punya details dimension boleh refer balik dekat soalan. Dan masukkan juga band dia berapa. Ni pun dah diberitahu. Unit pun sama. Kita perlukan dalam meter lah panjang berapa-berapa kan. Unit kita dah masukkan. Nama pun sama. Then kita proceed with the calculation. Untuk link ni. Kita kena cover juga berapa dia punya ni lah. Sebab kita ada 2 side kan. Dia nak keliling macam ni. Sebab tu 2 darab 1200 kita dapat 2400. Okey, sama juga untuk untuk concrete cover ataupun spacer, concrete spacer kita kena darab 8 sebabnya dia ada 4 ni kan 1 2 3 4 keliling dan juga atas bawah. Sebab tu dia jadi 280. Betul. Kejap. 8 dan 25 sepatutnya sorry. Sini 200 ni. Ada sikit minor calculation lah kat sini. Sepatutnya 200 kan, nanti saya betulkan. Salah type ke salah apa ni. Okay. Ni macam tadi saya cakap ni deduction less. Then you buat satu addition. Sini pun supposedly 200 lah. Tapi untuk senang, tak apa boleh je nak betulkan. Ini. So, bila dah add, apa ni tulisan D. D tadi, kejap. D 10, ni pun 10, 1 ni. Okay, add band 4D, refer balik. D kita yang ni. 10. So, ambil je yang dia dah bagi. 4 darab 10, jadi 40. Tambah je kan. So, kalau kita kira balik sebab ada tu. Tolak je 80 kot. Ni 2080 je lah. Okay. 2080 kat sini. Meter. Tapi untuk calculation tak payah tulis pun tak apa unit sebab kita dah memang siap-siap kat atas ni. So tak adalah terlalu serabut sangat. Kita just tulis number je. Okay. Then dah kira length, kita akan kira number of link. Number of link kan macam yang saya cakap tadi dia dekat keliling tu kan. Keliling apa? Yang ni kan. Keliling ni. So kita nak tahu berapa dia perlukan kat tepi ni kan. Kalau ikut gambar yang ni kat tepi ni lah. Berapa dia perlukan. Kita ambil lah ketinggian dia ni 400.5. Sama juga bahagi dengan dia punya spacing. Dia dah bagi kan siap-siap. Dan jangan lupa kena tambah 1. So 450 sama juga bagi 225. Kita dapat 2 tambah 1 jadi 3. So methods ataupun apa dia punya steps of calculation sama je dengan main bar. Cuma kita kena tahu itulah macam saya bagi tahu tadi nak ambil value yang mana dan dimension yang mana. So basically 2.16 ni sebab ambil dari depan salah lah sikit ni. Sebenarnya ni 2.16
lah. So kita darab balik 2.08 darab 3. Sini 6.24 je, adalah sedikit perbezaan kat sini. Nanti saya update balik. Tak perasan pula yang tu. Okay, so 6.24 ni sama juga masuk ke dalam ni. Nanti betulkan kat sini. Masuk kepada final quantity. So saya rasa tu je untuk calculation link. Betul lah, tu je. Untuk reinforcement. Maksudnya tadi kita dah ada cover min bar dan juga link. So tu je untuk calculation. Ni dia punya untuk lagi faham lah sebenarnya macam mana arrangement of the reinforcement ni kalau 3D view lah. Yang ni kan cross section je. Okay. So basically tu je calculation kita. 5 dah kot, 5 item dah saya cover untuk pad footing. Ada apa-apa soalan tak? Belum lagi. Tapi kalau buat latihan ada kot nanti. Ya. So far boleh faham macam mana. Yang penting awak kena ingat kat mana nak buat addition, kat mana nak buat deduction. Lepas tu yang mana memang formula macam tu just masukkan je. Yang mana kena tambah satu, tambah je satu. Yang penting juga tadi unit SMM tu kan untuk link concrete. Dia memang meter square bukan meter cube Nanti saya akan buat satu summary juga at the end. Kita akan recall balik berkenaan calculation ni. So kalau tak ada, tak apa, kalau ada nanti pun soalan tak apa. Untuk sekarang ni macam ni je lah dia punya calculation. Alright. Then ni macam tadilah, macam saya cakap gambar just untuk tunjukkan lagi jelas sebenarnya kat mana kedudukan main bar dan juga link ataupun stirrup ni. So nanti senang lah sebab bila buat taking off ni sebenarnya kita lebih kepada kena imagine dekat mana sebenarnya kedudukan kedudukan ataupun dia punya level lah daripada ground level, lepas tu berapa ketinggian dia tu semua memang kita kena cuba imagine. Lagi-lagi dekat part reinforcement ni, reinforcement bar dan juga link. Okay. So tu je part calculation. Sekarang sebelum kita habiskan kelas, kita tengok balik ni lah summary of pad footing. Summary of pad footing foundation. Maksudnya in terms of dia punya steps of calculation dan apa yang kita perlu bear in mind ataupun kita kena take note lah. Okay. Summary of pad footing calculation ataupun taking off steps dia. Kita kena ingat macam saya dah bagi tahu dah pun tadi, kita ada 5 yang utama, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan setiap satu ni dia punya unit yang berbeza. Ada je yang sama tapi yang berbeza tu memang kena ingat lah. So basically meter cube, meter square dan juga meter. Meter only for the reinforcement bar ataupun link sebab dia je yang melibatkan panjang length. Alright. Kalau untuk excavation kena ingat memang kena include lean concrete. Lean concrete ni pula dia bawa kat bawah ni lah kan. Kena ingat dia tu meter square instead of meter cube. Sebab yang ni previously yang kita tengah cover sekarang memang kita akan main reference kita dekat SMM2. Dia dah memang specify dan describe dia punya unit meter square instead of meter cube. Then kita dah buat dua yang kat atas, kita proceed je dengan concreting works ataupun concrete. For sure dia punya units in meter cube. Then for meter square adalah untuk formwork. Formwork kena ingat juga untuk formwork ni pun kena imagine lah juga macam mana nak buat kotak tu kan, nak masukkan concrete. So that's why kita kena consider dia ada berapa sites. Dan sites ni kena ingat dia untuk satu unit je dulu. Satu unit. Sorry lah buruk ni. Satu unit. Satu pad footing maksudnya. Dan kalau perlukan banyak, multiply je lah. 4 ke 8 dan boleh jadi juga 6 based on the project itself. Then proceed dengan last one which is reinforcement. Reinforcement in meter which is the length. Kat sini juga macam yang saya dah bagi tahu tadi, kita ada main bar. Main bar selalunya dia punya dimension boleh bagi dekat 3
T ataupun Y. Lepas tu boleh, maksudnya dia boleh jadi T atau Y ni refer kepada high tensile kata saya tak silap. R ialah mild steel. Okey. Ni untuk link. Dan yang paling penting untuk reinforcement ni kena apa? +1 tu dekat tadi formula untuk cari number of bar ataupun number of link tu kena +1. Dan ingat juga yang pasal apa? Kena tolak ataupun tambah tu. So kat mana awak kena buat deduction, kat mana awak kena buat addition. So basically deduction dekat ni lah macam saya bagi tahu tadi, concrete concrete cover. Concrete cover yang ni untuk apa dah addition tadi D tu. 4D maksudnya dimension untuk bar ataupun link tu sendiri. Okay, tu je summary untuk kita punya pad footing. Itu calculation untuk hari ni which is part 1. Okay, sebelum tu ni adalah sample question. So later on awak semua boleh cuba jawab dulu sebab untuk sample question ni saya tak adalah provide detail calculation sebab ni for the purpose of exercise. Nanti once saya dah share lecture notes ni, masing-masing boleh cuba untuk buat the taking off for this kind of pad footing. So dia pun dah kategori dekat detail pad footing. So ada dah include semua ni, reinforcement ada. So untuk jawab soalan ni refer balik lah start tadi kita ada 5 tu kan. Refer balik satu-satu nak buat start from excavation until the reinforcement. Yang kelima tu kan. Okay, so do all the calculation. Tapi yang kat sini kalau kita perasan kan, dia dah bagi siap-siap ni. Kalau kita perasan instead of yang tadi bezanya kat sini. Kalau kita perasan tadi dia just bagi start dengan R ataupun Y kan. Yang ni dia dah bagi 5R, kat sini 13R. So meaning that kat sini awak dah tak perlu kira dia punya number of bar. Sebab 5 ni ataupun 13 dia dah refer kepada number of bar. So straightforward just ni lah masukkan je dalam calculation. Maksudnya kat sini tadi. Ni number of link. Kan sini kita do the division kan, kita buat calculation bahagi kat sini, kita tambah 1 dapatkan berapa link. Tapi soalan ni dia straightforward je, dia bagi terus. Macam untuk link berapa? 5 je. So nanti later on awak akan darab dengan 5. Untuk member dia dah bagi siap 13. So consider ni je lah. So kuranglah sikit calculation kat sini untuk soalan ni. Tu je the main difference, yang lain saya rasa sama je kot. Boleh cuba. Alright. Tu je kot. Tu je. Untuk kita punya topik hari ni. So any question? Sebelum kita habis dan sebelum saya bagi link sebab tak scan attendance lagi kan. Sebelum saya bagi kod. Okay kan semua? Okay doktor, belum ada soalan. Alright. Okay, tak apa. Nanti boleh cuba buat exercise lah based on sample question ni. Kalau ada tak faham boleh je tanya, nak tanya kat group pun boleh. So kawan-kawan yang lain pun boleh tahu. Okay, tu je Tak ada soalan untuk buat masa sekarang ni? Doktor, Ya? boleh tak tengok link punya calculation tadi? Link, alright. Kejap. Ni ke page ni? Slide ni lah. Dia yang dia punya length, dia darab 2 ke darab 4? Length kejap. Darab 2. Bukan sepatutnya 4 lah. Dia macam square. Kejap ni saya double check kat sini. 1, 2, 3. Oh, okey kejap. 2. Concrete cover dia darab 8, tapi yang ni dia darab 2. 8 dah consider 4 side kan? Kejap. Oh betul lah sebab at the end saya tak ada kat sini. Saya tak darab 2. Oh okey betul. 4. Okey. Thank you. Siapa ni? Luar Mingwei. Luar Mingwei. Panggil siapa dah nama awak? Panggil Luar. Luar? Alright, okay, thank you. Betul saya rasa. Tak apa, nanti saya double check. Apa-apa pun saya betulkan dekat lecture notes. Saya baru share yang latest lah. Okay. Thank you. Alright, thank you juga Luar.
Okay. So tak ada selain daripada soalan daripada luar? Kalau tak ada, saya share the attendance code. Kejap. Okay.